Oh, Alhamdulillah. Ni adik ni. Kereta dia tenggelam kat sini nampak ni. Dia tak pandai berenang. Nasib baik dah selamat ni. Ni dia dah tenggelam kat dalam ni. Ni. InsyaAllah Allah selamatkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Sebenarnya berkenaan dengan satu video yang tular Johor Parit Raja punya page, saya pun nak kena betulkan keadaan tu. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada page Parit Raja. Page tu telah menularkan satu video insiden berkenaan dengan kereta yang di mana berada dalam parit. Saya dan rakan-rakan sahabat semboyan dan juga orang-orang Batu Pahat menyelamatkan kereta tu. Tapi sebenarnya ada yang tulis mengatakan mana pergi bomba polis, kenapa Yusof Hazmi pula kena terjun. Saya pun tak tahu video tu dirakamkan. Saya buat video ni untuk memastikan dapat penjelasan yang betul. Saya pun sebenarnya saya dah sebut dah, jangan ditularkan. Kita anggap apa yang mereka buat tu adalah kebaikan dan saya pun tak marah, saya pun redakan benda tu. Cuma saya lihat hari ni ada komen-komen yang menyatakan mana pergi bomba. Jadi benda ni yang sebenarnya saya nak jelaskan. Kejadiannya begini. Pada hari kejadian tu, saya melihat ada satu kereta, dia telah break. Saya nampaklah dia kereta tu break. Apabila dia break, kereta tu terus masuk ke dalam parit. Jadi bila saya nampak keadaan tu, saya pun turun daripada kereta bersama dengan Abang Bakau dan juga Afiq. Jadi saya dengar orang jerit minta tolong. Bila dia jerit minta tolong tu, saya pun berlarilah. Bila sampai di tempat kejadian tu, saya nampak dia punya kereta dah tenggelam kat dalam parit tu. Saya tanya dengan dia, berapa orang ada kat dalam kereta? Saya tanya. Dia kata dia seorang je. Dia kata kaki saya tersepit bang. Saya pun cakap dengan dia, hempaslah kaki awak tu, hempas. Bila dia hempas kaki tu, saya kata berenanglah. Sekali dia menjerit, dia tak boleh berenang. Bila dia tak boleh berenang tu, saya pun kata Allah. Jadi saya cuba nak terjun dengan rakan-rakan saya ni, tapi air begitu deras waktu tu. Saya panik lah kerana nampak dia nak mati, lemas lah. Saya pun terpaksa turun dan waktu tu saya dikait dan kaki saya ni saya masukkan ke dalam air tu nak mencapai kerana dia dah lemas daripada sini. Ini jambatan dan dia dah termasuk bawah jambatan tu. Maka waktu tu dah kita turun, tak dapat jumpa sehingga saya menyelamlah ke tepi. Maka tarik pun tak dapat, akhirnya menggunakan kaki. Akhirnya keluarlah adik tu. Waktu tu dia dah lemas. Maka tariklah dekat atas. Jadi video tu tak ada. Tapi kereta dia waktu tu dah tenggelam. Okey, ceritanya begitu. Abang bomba tak main peranan ke? Polis tak main peranan? Semua orang main peranan dalam hal ni. Cuba tak ada video rekod tentang kedatangan mereka. Maka fitnah berlaku. Saya tak nak benda tu berlaku. Saya bukan nak jadi hero. Maka bila dia angkat, air dah masuk dalam mulut dia semua. Dia dah lemas lah. Ketika tu dia beritahu dalam kereta dia tu ada barang-barang keperluan untuk raya, dia kata. Dan sewaktu itulah ada video yang tular saya lalu. Bila kadang kampung waktu tu, kebanyakan orang tua kan. Orang-orang muda pula kata memang kalau menyelam pun tak boleh nampak. Jadi itulah berlaku insiden saya turun bersama dengan rakan-rakan untuk pergi menarik kereta bukan sebab bomba tak turun. Bomba ada polisi dia. Ketika itu saya minta tolong dengan bomba, tapi bomba cakap, "Bang, kami tak boleh menyelam di waktu malam." Itu sebab dia. Kalau mereka nak menyelam di waktu malam, mesti kena ada orang lemas. Tapi kalau sebab kereta, mesti dibuat besok pagi. Itu cerita dia. Kenapa kita pergi juga turun pada malam tu? Kerana ada sesuatu benda dalam kereta dia. Benda tu adalah untuk hari raya mereka dan sangat memerlukan. Maka saya pun menyelam. Jadi saya menyelam bukan sebab orang kampung tu tak nak menyelam. Sebab keadaan air deras. Dan mungkin memang waktu saya menyelam pun tak boleh nampaklah air dekat dalam tu. Tawakal dia sangkutkan besi tu. Maka usaha demi usaha bersama dengan orang kampung. Kita usaha demi usaha, akhirnya berjayalah kita sangkut kereta tu dan tarik keluar. Maka selamatlah kereta tu walaupun dah terlos. Dan barang-barang keperluan hari raya dia tu pun selamat. Jadi cerita dalam ni saya nak bagi iktibar. Pertama, tak ada siapa-siapa yang salah lah. Musibah yang Allah nak jadikan kepada adik ni dan Allah selamatkan dia. Dekat parit ni saya difahamkan dah ada 3 orang meninggal dunia. Dan perkara tu perkara yang paling panik buat saya lah. Jadi kalau tengok dalam video tu, sebelum saya turun kali kedua ke dalam parit tu, kali pertama tu insiden tu, ya Allah, memang sangat cemas lah. Adik tu dah lemas. Waktu tu hanya saya ada 3 orang je. Orang kampung tak ada, siapa pun tak ada. Kita berhentilah. Nyatakan bahawa bomba ni tak buat kerja, tak apa. Bomba semua menolong. Orang kampung menolong, semua orang tolong. Itulah penjelasan daripada saya. Dan insya-Allah, marilah kita di bulan Ramadan ni henti-hentikan provokasi, henti-hentikan perkara-perkara yang tak elok. Semoga ahli keluarganya mendapat manfaat yang baik, dapat berhari raya. Ya, kalau tak, hari ni tahun kesedihan lah. Kalau anaknya meninggal dunia dan harta yang hilang itu
Alhamdulillah dapat diselamatkan. Kecuali kereta dah total loss, harap insurans lah cover kan. Jadi apapun, Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih bomber, ambulan, orang kampung, Abang Towin, terima kasih semua yang terlibat, termasuk walaupun saya marah sikit dekat orang yang post tu kan, tapi dah post sama macam mana, tapi okey. Yang penting untuk kebaikan semua. Semoga orang Batu Pahat sentiasa mengamalkan ukhuwah. Orang Batu Pahat ni sentiasa mengambil ibrah daripada Tuan Guru Syekh Abu Zaki kita. Jadi insya-Allah. Assalamualaikum.